7 item ini berguna, namun kena jaga-jaga. Pertama, mata. Kedua, telinga. Ketiga, lidah. Keempat, perut. Kelima, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. Kalau kita tengok susunan ini, mata, telinga, mulut, lepas tu ke bawah. Kerana yang mencapai dulu sesuatu ialah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dapat sama-sama lagi kita di sini. Dan alhamdulillah lebih kurang kali ketiga saya rasa di sini. Diberi peluang untuk bersama tuan-tuan. Yang mana hari ini saya akan kongsi sikit petikan dalam kitab Penawar Bagi Hati karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, tak masyhur, yang mengeluarkan dalil nas Quran dan hadis berkaitan dengan hati. Nak jaga hati. Dia mulakan dengan membaiki 7 panca indera, yang mana inilah sumber manfaat dan juga mudarat bagi manusia. 7 item ini bahaya. 7 item ini berguna, namun kena jaga-jaga. Pertama, mata. Kedua, telinga. Ketiga, lidah. Keempat, perut. Kelima, kemaluan. 6, tangan. 7, kaki. Kalau kita tengok susunan ini, mata, telinga, mulut, lepas tu ke bawah. Kerana yang mencapai dulu sesuatu ialah mata dulu. Sebab tu otak kita, Allah Ta'ala dia tak bubuh kat tempat lain, melainkan dekat tempat paling tinggi. Dan mata itu antara tempat sumber rakaman dia paling dekat dengan otak kita. Kaki dengan tangan kemudian baru buat kerja. Sepatutnya mata nampak sesuatu, dia pergi ke otak dulu. Telinga dengar sesuatu, dia pergi ke otak dulu. Baru mulut nak cakap apa. Baru tangan dan kaki nak buat apa. Tapi bila kita kadang-kadang yang di kepala itu kita tak letak pada tempatnya, maka kadang-kadang mulut bertindak, mata bertindak, telinga bertindak, tak ikut landasan. Tangan dan kaki pun berjalan mengikut hawa nafsu. Allah susun cantik. Otak atas sekali. Apa-apa panca indera dapat sesuatu, dia pergi ke otak dulu. Dalam sistem sains pun sama. Kita tak boleh nampak apa-apa kalau otak tak berfungsi. Kita tak boleh dengar apa-apa kalau otak tak berfungsi. Tapi fungsikan dia betul-betul. Kerana banyak dosa masuk melalui 7 anggota ini. Pertama, mata. Mata. Kita tengok apa cerita tentang mata. Allah SWT menjadikan kita sepasang mata untuk faedah di dunia dan di akhirat. Tujuan makhluk bernama manusia diberi mata, tuan-tuan pun tahu, untuk manfaat dunia dan manfaat akhirat. Faedah mata untuk manfaat hari akhirat adalah supaya kita dapat melihat langit akhirat, dan supaya kita dapat melihat langit, bumi, matahari, bulan dan bintang. Ia bertujuan kita dapat melihat bukti kewujudan keesaan dan kekuasaan Allah. Baik, saya huraikan mata untuk dunia dan untuk akhirat. Untuk dunia, kita pakai pergi kerja. Nengok apa yang kita nak buat, subjek, buku, apa semua benda-benda yang practically we use for our work daily. Urusan dunia harian, bawa kereta, nak pergi pakai baju, nak masak, apa semua ini urusan dunia kita perlu mata. Dan
untuk akhirat ialah apa yang kita pakai mata kat dunia ni untuk akhirat. Apa dia? Baca Quran, baca hadis, ibadat, semayang, apa semua, ya haji, umrah, apa semua yang kita buat untuk tujuan akhirat, kita guna mata kita kat dunia ni, itu juga adalah function dia, dunia dan akhirat. Selain daripada itu, sepasang mata juga bertujuan untuk melihat Al-Quran menuju ke masjid. Kita datang USG 9 ni dan tempat menimba ilmu. Namun faedah untuk dunia adalah seperti melihat perusahaan kerja kita. Saya sebutkan tadi, kerja kita, ia ibarat melepaskan daripada segala kesakitan seperti jatuh dari kemalangan. Nak elak kita kemalangan, nak naik tangga, nak turun tangga, ini daily use lah. Daily use. Seterusnya kita perlu mensyukuri nikmat mata, iaitu memeliharanya daripada segala perkara yang haram. Jadi nak menjaga mata ni, dia bukan jaga dengan taruh chemical bubuh kat mata pakai spek ke apa. Dia nak jaga mata ni dari bentuk hakikatnya mencegah kita dari tengok benda yang tak patut kita tengok. Tadi semua benda yang patut kita tengok. Tapi dalam dunia kita, mata kita paling susah kita nak jaga. Pasal dia mudah tengok benda yang tak patut dia tengok. Lagi-lagi zaman ada benda kat dalam poket kita ni, yang nama dia telefon pintar. Jadi orang dulu juga tengok benda yang bukan-bukan, tapi susah. Tuan-tuan berusia lebih daripada saya ramainya. Kalau di kampung, orang nak tengok orang mandi, kena pergi sungai. Itu pun makcik berkemban taklah teruk mana pun. Kalau nak pergi tengok dalam tempat orang mandi, kena panjat pokok pisang, pokok kelapa, silap pokok rambutan. Nak tengok celah-celah zinc bergadai nyawa, itu pun tengok orang berkemban. Itu pun boleh dapat setahun sekali 2 kali ikut. Tah nampak ke tah hidak. Lampu pun tak ada, lampu kabait, lampu gasolin. Tapi hari ni boleh tengok orang bogel kat telefonnya dan boleh tengok sepanjang masa. Ini beza dulu dengan sekarang. Dulu nak main judi, kena nyorok kat kebun getah. Nak main judi, kena bawa ayam, besar ayam tu. Nak menyorokkan jasad kita untuk main judi ni susah, masuk dalam hutan. Tapi sekarang main judi pun di talian, di telefon bimbit. Jadi maksiat boleh berlaku dengan mudah dengan telefon bimbit. Jadi dosa pada mata itu agak mudah sikit sekarang ni, tak payah keluar rumah. Dulu kalau kita duduk rumah, kita tak ada dosa mata. Tapi sekarang ni dah boleh ada dosa mata pasal dia ada dekat tangan kita. 24 jam kita memandang. Kadang-kadang 2-3 jam je benda yang kita pandang tu untuk agama. Lagi 20 jam tu kadang-kadang benda tak apa benda. Jadi kembali balik cabaran kepada kita umat terakhir ini ialah nak menjaga dalam keadaan teknologi berleluasa. TV pun bukan macam dulu-dulu. Tuan-tuan nak tengok wayang, dia datang kat kampung kita, bayar 5 kupang di mesin. Pasang dekat tengah-tengah padang tu. TV pun tak ada. Tapi hari ni, TV pun dah tak tengok. Pasal tengok handphone aja. Bahan lucah dulu, kena pakai buku. Buku besar A4. Mana nak sorok? Macam mana nak jual? Susah. Masa tahun 80 ke 90, 80 lah. Nak tengok cerita lucah, dia orang kena bawa video besar ni, tip warna hitam. Ni, ada 2 kiri kanan. Lobang, sewa kat kedai. Nak sorok macam mana benda tu? Nak tengok pula, kena dekat TV. Susah. Bukan saya cakap tak ada maksiat mata, tapi susah. Dia tak semudah sekarang. Jadi bila kita ada masalah ini sekarang, maka cara nak menjaga mata ialah bukan saja cuci mata dengan sabun. Cuci dengan sabun nayah kita. Iaitu mencuci mata ini dengan mengelak melihat benda yang dilarang. Pasal ini pinjaman Allah Ta'ala bagi. Nanti dia tanya balik semua benda yang dia bagi ni.
bawa pergi mana mata ni, pakai untuk apa. Dan nanti mata tolong bagi tahu. Akhirat esok aku nengok ni, aku nengok tu depan halayak orang ramai. Wa na'udzubillah. Seperti melihat perempuan yang bukan mahram dan melihat aurat lelaki bagi perempuan. Orang perempuan pun tak terkecuali juga. Pasal orang laki-laki pun dah banyak menayang-nayang sesuatu untuk orang perempuan tengok. Dia tengok cerita Hindustan. Bukan perempuan je separuh bogil. Laki tu dah tentu bogil juga. Orang lelaki tak boleh pakai baju ketat-ketat. Sekarang fashion orang lelaki pakai baju ketat-ketat. Jubah pun ketat. Nak selingsing tangan ambil wuduk pun nak kena buka zip. Macam mana nak pakai, nak rukuk pun dah rupa tak tahulah. Baju kebaya longgar lagi daripada jubah sekarang fashion. Matlamat jubah tu untuk pakai ibadat. Tapi orang lelaki pun dah menayang badan juga. Musim-musim sadar ni kan. Semua nak menunjuk 6 pack, 1 pack, apa pack yang ada. Pakaian ketat haram buat lelaki maupun perempuan. Pakaian jarang haram buat lelaki dan perempuan. Tak ada beza benda ini. Jangan ingat lelaki boleh pakai baju jarang pula. Jangan ingat lelaki boleh pakai baju ketat. Tak ada beza baju ketat lelaki dengan ketat perempuan. Baik. Oleh sebab itu kita perlu pastikan diri dengan memelihara mata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Surah An-Nur ayat 30. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya mengenai apa yang mereka kerjakan. Ayat di atas kadang-kadang ada kes orang tua-tua, orang senior main telefon tak berapa pandai. Dia pergi tengok benda bukan-bukan, dia tershare kat bini, saya silap. Memang cari pasal. Ataupun tertembak kat grup komuniti. Terang-terang orang tahu awak dah tengok. Nak cakap apa cucu main? Berapa kali kes macam ni? Kadang-kadang tak tahu nak on off. Duk bercakap dengan bini, kutuk orang situ, satu kampung dengar. Ini biasa jadi. Jenuh. Pasal orang-orang kita ni pakai kadang benda tu lupa nak off, lupa nak sorok. Orang boleh tengok sejarah kita tengok apa. Jadi benda ni mengaibkan. Elok-elok elaklah. Walaupun orang tak nampak, Allah nampak. Dan kalau pun lah tak terkena pada orang, satu hari cucu pegang, dia selongkar balik, atuk semalam tengok benda ni, tak pening kepala. Dia bukan tak boleh tahu apa kita buat. Boleh cek sampai sebulan punya apa perjalanan kita scroll apa. Ini IT kita tak boleh nak sorok sekarang ni. Bahkan orang lain pun tahu apa kita buat. Jaga-jaga. Ada pernah berlaku salah-salah tembak atau tembak benda lain. Malu kan. Baik. Dan kadang-kadang bila dia pergi melayari sesuatu, orang lain pun tak nampak dia pun ada kat situ. Kita tengok TikTok ke apa ke kan. Atuk aku dah tengok lah. Orang lain boleh nampak tu. Kita tengah tengok. Sebab tu kita jangan ingat bila kita duduk sorang-sorang tu tak ada yang memerhati. Sudah pasti Allah memerhatilah. Tapi manusia lain pun kadang-kadang boleh tahu apa kita buat. Jaga. Ini saya pesan lah. Pasal ada berlaku di tempat-tempat saya. Orang tua jadi nak bergaduh dah. Pasal tersalah hantar mesej lah, tersalah hantar video lah. Ni mengaibkan lah. Baik. Ayat di atas mengajar kita perihal berkelakuan baik dan peringatan perkara yang menakutkan. Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada golongan yang beriman. Mereka perlu memejamkan mata daripada segala perkara yang tidak halal untuk mereka memandangnya. Berdasarkan ayat di atas juga Allah menyuruh hamba-Nya supaya berkelakuan baik, itu memelihara mata daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada segala yang tidak halal untuk dilakukannya. Oleh itu setiap hamba wajib menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya tidak, maka perangainya dianggap jahat dan dia patut dimurkai dan diseksa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Qulil mu'minina
yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Tadi sama dengan ayat tadi. Seterusnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya berkenaan perkara yang batin yang kamu kerjakan seperti mengetahui dia akan yang zahirnya. Allah tahu walaupun orang tak tahu. Takut-takut dalam 24 jam, 4 jam benda baik, 20 jam tak baik. Macam mana rekod kat buku tu? Jadi orang tak nampak benda ni. 4 jam yang baik tu di mana? Kita datang masjid, kita dengar kuliah, adalah 4 jam daripada subuh sampai ke isyak. Habis 4 jam tu takut pegang telefon, benda tak baik aja. Dia timbang-timbang balik dalam 24 jam tolak tidur, banyak tak baik daripada baik. Dan ini berlaku pada remaja. Habis masanya, matanya melihat benda itu je. Tu je. Tidur pukul 3 pagi, 4 pagi. Bangun 4 petang. Ni kalau cuti je sekolah, asrama ke tak asrama, inilah jadi masalah gejala yang anak aku baik, tak keluar rumah, duduk dalam rumah je, iyalah tu baik. Kalau dulu-dulu keluar rumah habis-habis setengah jam, sejam, main bola apa semua, balik rumah tidur lah. Yang ni bekerja-kerja duduk dalam bilik, mak bapak pun tak tahu apa dia buat ni. Anak aku tak campur ni, main-main motor. Anak aku tak ada berpeleseran. Balik awal, bukan balik awal, tak keluar rumah langsung. Sekali kita tak tahu apa dia dah buat. Dia bercengkerama sesama kawan dia dalam media sosial. Kadang-kadang takut lebih teruk lagi sampai buka-buka baju. Sampai mendedahkan benda. Yang kita rasa baik itu, dia boleh buat depan muka kita. Ini lagi bahaya sekarang. Jaga-jaga yang terperap kat bilik, duk pegang telefon tu. Sesuatu telah berlaku. Daripada tu, baiklah dia macam dulu-dulu. Pergi main pokok getah ke, pergi main bola sekejap setengah jam, balik berpeluh, dah tentu halanya. Daripada budak sekarang, tak keluar rumah, langsung naik basikal pun tak tahu, apa pun tak tahu. Bila ada degree dengan master kadang-kadang, antara daun ketumbar dengan daun sup pun tak lepas. Ikan senangin, ikan kembung pun tak kenal. Sawi dengan bayam pun confused. 5 tahun, 10 tahun mesin basuh kat belakang, tak tahu nak on macam mana. Ini boleh jadi. Ni yang perempuan lah. Goreng telur hangus. Cari kopi kat mana tak tahu. Mak simpan kat mana tak tahu kopi. Takkan mak simpan kat rak kasut. Pasal tak pernah pergi buat kerja. Tak tahu nak basuh kasut. Tak tahu nak buat apa-apa. Ada ijazah, ada master. Tapi tak tahu buat kerja. Kerja apa? Kerja sebagai manusia. Dan baru ni kawan-kawan saya sebut pun, budak intens, ramai, budak praktikal ramai tak tahu apa-apa. Dan they are demanding. Aku patutnya jadi pegawai, aku patutnya dapat gaji sekian-sekian allowance. Yalah budak degree, masuk-masuk hotel kata suruh cuci pinggan. Ini bukan kerja aku. Habis, kerja pak saudara akulah. You have to learn from the beginning. Kalau dia tugas kat masjid ni, dia katalah dia degree syariah, praktikal kat masjid USJ 9. Kita nak buh dia jadi imam terus ya? Tak. Jadi you praktikal kat sini, pagi esok kau datang subuh, kau tolong buka semua lampu. Mengadu kat bapak. Adakah patut saya degree syariah, dia suruh saya buka lampu masjid? Kalau itu pun you tak tahu, you tak usah duduk masjid lah. Tapi kita akan didik macam tu lah. Buka dulu. Buka, kenal Swiss kat mana. Kenal pintu aircon nak buka macam mana. Sebulan dia duduk kat masjid praktikal, dia tak jadi imam lagi. Tolong untuk siap vacuum. Apa aku belajar macam ni punya tinggi, dia suruh aku vacuum karpet. Ni budak sekarang Ini yang berlaku. Jadi seminggu dia tak rasa mikrofon imam, dia rasa masjid tak nak dia. Dia tak praktikal dengan sebenar-benarnya. They don't learn from the beginning. Dia tak tahu nak cuci benda yang patut, dia tak tahu. Jadi ini yang jadi tak ada kualiti. Bukan saya cakap di Selangor. Saya cakap praktikal. Majority, penjawat awam,
yang berkelulusan agama nowadays, graduate student ni, bila dia duduk masjid, dia tak boleh deliver macam orang dulu-dulu buat. Yes, dia ada qualification. Sometimes subuh tak datang, walaupun rumah bersambung dengan masjid. Maghrib tak datang, pasal jadual aku hanya sampai asar. Isyak tak jumpa. Bahkan saya pernah duduk di satu tempat quarters hampir 2 tahun, dia tak datang semayang subuh, isyak dan maghrib di masjid yang 3 tapak lebih kurang daripada rumah yang kerajaan bagi. Dan ini bukan jadi kat satu masjid. Saya rakam benda ni, sila dengar. Saya tak ada masalah. Jadi dia punya jiwa itu tidak ada, kerana dia rasa itu kerja ada punch card. Pada dia masuk pukul 8, dia balik pukul 5. Lain aku tak tahu. Tapi you have a title as a imam, ketua Bilal. Jadi setahun tak datang semayang isyak dengan maghrib pun tak ada masalah bagi dia, kerana dia punya punch card sampai pukul 5. Ini attitude. Ni baru-baru ni lah. Baru-baru ni. Orang dulu-dulu kerja masjid tak ada allowance pun. Orang tua tu sampai meninggal kerja masjid. 2 imam cukup untuk cover sepanjang bulan. Kadang ada masjid 7 imam, 7 tak ada. Ini bukan di sini, saya tak cakap di sini. Majoriti di Kuala Lumpur. Dan saya pernah tangkap imam curi duit tabung masjid. Ini berlaku betul-betul. Bila kita tengok degree daripada Jordan, daripada apa yang you belajar? Pasal praktikal tak ada. You have only paper je. Buat jawab soalan dapat degree, then praktikal tak tahu. Pergi kubur tak tahu, nak mandi jenazah tak tahu, sembelih tak tahu. Apa yang you tahu? Pasal aku degree, aku tak patut buat benda tu. So you patut buat apa? Oh, jadi imam sajalah. Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Budak tahfiz biasa pun tahu. Tanggungjawab sebagai imam apa? Memimpin masyarakat. Tahu fiqh betul-betul, soal jawab. You tempat rujukan semua masyarakat. Orang bersalin cari you patut buat apa? You tahu ke tak tahu? Orang nak akikah anak jumpa you. Orang masalah psikologi ada masalah, kaunseling dia kena jumpa you. Orang masuk hantu jumpa you. Kalau you pun macam hantu, macam mana? Ini realiti. Saya boleh cakap kat tuan-tuan, pergi call mana-mana masjid di Kuala Lumpur, majority, nearly 80%. Pergi call pengurusi dia, betul tak apa yang saya cakap? Jadi sesuatu perlu dilakukan dengan new generation. They have qualification, but practically dia tak boleh buat kerja in upper sector sekalipun. Dan paling teruk sekali, tak boleh jadi manusia di rumah itu sendiri. Orang lelaki, anak lelaki tukar mentol pun tak tahu. Mentol tu pun tak tahu boleh ada jual ke tak. Bila suruh ambil spana, datang screwdriver. Minta screwdriver, datang tukul besi. Belum suruh paku langsir lagi, suruh ambil tools pun tak kenal. Master. Ini master, this is the problem. Ada saya jumpa satu orang, umur dia dah 40 ni, bukan muda lagi dah. Dia tak tahu yang kereta kena isi air. Lelaki. I travel with him from KL to Perlis. Separuh jalan saya tanya dia, saya rasa something tak kena. You dah check tak air kereta ni? Dia cakap, kereta kena check air ke tak? Berhenti sekarang. You berhenti sekarang. Lepas tu saya buka bonet, betul-betul dia tak tahu mana tempat air tu. Ini orang lelaki umur dah 40 lebih kurang. Apasal macam ni? Pasal kita banyak dilalaikan dengan gadget, tools. Sebab tu, when zaman berubah kepada teknologi sistem, manusia punya manpower akan kurang. Kreativiti manusia akan berudum. Semua pakai software. So manusia yang ada akan kurang kualiti kemahiran hidup. Dia punya kemahiran tengok anak sendirilah tuan-tuan. Saya tak nak cakap tuan-tuan, saya pun sama. Banyak benda tak tahu daripada tahu. Jadi ini yang Nabi
Sarankan orang ujung-ujung pergi berenang, pergi naik kuda, pergi pandai pedang, pandai lawan. Pasal tak nak praktikal kena ada. 2 tahun Nabi kecil-kecil dulu dihantar ke Halimah Sa'diyah untuk belajar adab, untuk belajar communication, ajar jadi manusia. Bukan Abdul Muttalib tak boleh jaga, bukan Aminah tak boleh jaga, tapi nak hantar dia kat kampung to develop dia punya jati diri. 2 tahun Halimah Sa'diyah dah bawa Nabi pergi pegang cangkul, pergi bela kambing. Dan ini Jewish, Yahudi buat sampai sekarang. 2 tahun dia punya technical ajar anak, mesti pegang cangkul, mesti buat kerja kampung. Ini sekarang pergi cek, 2 tahun dia punya syllabus mesti ikut bertani, berternak ke apa. Nabi 2 tahun pun sama. So that Nabi dapat dia punya education, proper lecturer dia bila dia umur 40. Allah boleh bagi dia Quran umur 15 pun. Allah can give dia Quran umur dia 25. But kenapa Allah extend pergi 40? Bukan dia saja. Nabi Ismail bin Ibrahim boleh lebih kurang sama. Si umur kenabian sekitar 40. Kenapa? Kenapa baru nak ajar teori, baru nak ajar turunkan dalil pada umur 40? Before that tak boleh. Before that Allah train dia to be a human. Practically, you have to become a good human dulu. Manusia yang betul-betul manusia dulu. Then you dah suitable, you dah strong enough, baru kita bagi you teori. Teori come lepas itu. So bila Nabi umur 40 dapat sesuatu yang berat, Nabi dah boleh practical, dia dah pandai urus takbir, dah pandai berniaga, macam-macam. Tapi kita terbalik, kita akademik tu tinggi, practical tak tahu. Bila masuk kerja umur 30 semua reject. Bukan sekarang, 20 tahun dulu kawan saya foreman, tak sekolah dia ni, tak habis. Berapa ramai student yang ada qualification otomotif tak dapat kerja. Tetapi kawan saya dapat. Kenapa? Dia cakap rupanya APEC tu, dia panggil APEC lah, toke kedai motor tu. Dia punya ujian nak masuk kerja, dia suruh aku bogilkan satu motor tu, lepas tu pasang balik. Dalam masa 1 hari. Dapat kerja, gaji kat 2,000, 3,000. Ni berpuluh tahun dulu ni. Dan budak-budak yang ada sijil-sijil ni semua tak dapat. Macam tu. Salah tak education? Education tak salah. Tetapi praktikal ada kurang sikit. Have to develop both. Budak yang ada qualified, baru ni adik ipar saya kat hotel. Dia cakap budak masuk praktikal, culinary langsung tak boleh buat kerja. Bila kita suruh dia cuci pinggan, dia mengamuk. Bila kita suruh dia jadi waiter, dia mengamuk. Aku culinary apa potong bawang pun sengit. Kita nak deliver to customer. Ini kira dollar and cents. You practical you tak boleh buat, you tak boleh buat lah, nak buat macam mana? So ini wave baru, maksiat mata, maksiat tangan, kaki adalah dirosakkan oleh gadget. Student sekarang buat assignment pun tak payah keluar rumah pergi library. Dia tengok copy paste, lepas tu tukar ayat sikit, jadi dia punya. Now nanti ada AI, intelligent apa benda tu yang lagi tipu. Sekarang pemberita tak payah pemberita orang, pemberita robot dah boleh jadi pemberita. Lama-lama human, manusia punya tenaga tak diperlukan. Satu pakar IT datang, saya pernah cakap dengan dia. Dia cakap dia datang daripada luar negara untuk develop IT, teknologi kat sini. Bagus, saya cakap, kerja you membantu ramai manusia. Tetapi awak kena ingat, kerja awak juga membunuh pekerjaan. Cuba you hurai sikit macam mana nak menangani masalah ini. Parking, dulu ada 3 orang jaga. Sekarang, mesin jaga. Tol, dulu ada 10 orang jaga. Sekarang, tak ada orang jaga. Dan ini kilang. Kilang ada 100 orang kerja, sekarang ada teknologi bagus, 10 orang kerja. Account, seorang kerja. Dulu 10 orang. Orang graphic designer tak payah, pasal bos pakai handphone pun boleh buat poster. Semua sudut teknologi membantu, tetapi mengurangkan juga tenaga kerja manusia. Jadi manusia yang semakin ramai ni nanti nak kerja apa? Saya tanya dia. Dia cakap pergi komoditi lah, tangkap ikan, pergi pertanian. Saya cakap pertanian pun teknologi naik juga.
Dulu pakai kerbau pun dah tak ada kerja. Dulu kita pakai tangan bajak, sekarang mesin boleh cover 100 orang punya kerja. Ke laut pun dah tak payah ramai-ramai, pukat-pukat semua ada teknologi baru, dah boleh tengok ikan kat mana. So semua sektor ada teknologi. You nak cakap apa ni? Dia diam. Cakap tak boleh nak buat apa lah. Dan inilah masanya nanti, tuan-tuan, hari demi hari pekerja tak diperlukan lagi. Adanya online shopping, kedai runcit pun boleh bungkus. Pasal orang terus kepada pengeluar. Jadi yang tengah-tengah ni semua tak ada. Jadi satu hari nanti, anak-anak kita, cucu kita bakal bertemu situasi yang tak ada kerja. Tak ada kerja. Saya di Universiti Sultan Idris UPSI, student, kita dapat report student PhD dengan master dah drop. Mereka tak mau dah. Pasal dia cakap nak buat apa, ada PhD pun tak pergi mana. Baik dia bawa e-hailing dapat 3-4 ribu. So benda ni tak lama tau. Setahun dua ni kita akan tengok kemerudumannya akademik. Dan orang-orang mula dah tak tahu nak cari kerja apa. Dan lagi teruk nanti main telefon je tak habis-habis. Wallahualam. Moga Allah Ta'ala beri sinar sesuatu di dalam negara kita, lebih-lebih lagi di masa-masa yang mendatang ni, yang sangat sukar. Allah SWT menerangkan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma yukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa tersembunyi dalam hati. Al-Ghafir ayat 19. Jadi tuan-tuan, saya insan yang lemah, mata akan tengok juga. Lalu macam mana nak buat? Istighfar lah. Tarik ingat, aku dah buat apa ni? Itulah istighfar. Kemudian ini insya-Allah kategori dosa kecil. Selama tak buat dosa besar, Allah insya-Allah boleh hapuskan dosa mata kita. Dengan apa? Dengan ibadat harian. Hadis riwayat Muslim, Nabi cakap ke Abu Hurairah, solat fardu dengan solat fardu penghapus dosa tengah. Ni kita ada dosa antara in between Zuhur dengan Asar, mata kita dah buat benda-benda tak elok, tengok wrestling perempuan lah, apalah, pemberita seksi ke apa. Dah ada 2-3 bakui lah kita punya dosa ni. Asar nanti kita semayang, dia hapus dosa tu. Solat fardu dengan solat fardu penghapus dosa. Solat Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa. Ini weekly basis. For 1 week, insya-Allah Allah Ta'ala hapuskan. Dan Ramadan ke Ramadan penghapus dosa tengah dia. Tapi ada satu syarat. Dengan syarat selama mana tak buat dosa besar. Sebab itu, jaga dosa besar. Apa dosa besar? Ada sekitar 70. You kena, nanti tuan-tuan pergi Google. Syirik, berzina, arak, judi, derhaka mak bapak, banyaklah benda tu. InsyaAllah kita tak buat dah. Jadi yang ada tu dosa kecil, kita kontrol sebaik mungkin, elak-elak. Dan kalau tak terelak jugalah benda, kita beli barang nampak orang seksi ke apa, teruskan dengan perkara-perkara wajib tadi, solat, puasa. Dan ia menghapus dosa tengah-tengahnya. Dan istighfar ke Allah malam-malam, ya Allah, aku susah betul nak jaga mata aku. Tak apa, Allah tahu. Cuma jangan buat dosa besar. Tetapi malangnya ramai orang buat dosa besar lagi. Apa dosa besar dia? I tak mencuri ustaz, I tutup aurat, I tak minum arak, I tak ada raka mak bapak, I tak buat syirik. Banyak I tak buat. Adik lupa ke tak semayang tu dosa besar? Asal tak masuk dalam list? Tak semayang tu dosa besar. Barang siapa yang tak solat, dosa kecil ni takkan terhapus automatik. Itu tadi hadis tadi. Dengan syarat jangan buat dosa besar. Dosa kecil Tuhan boleh hapus. Selagi you remain dosa besar, dan yang paling orang biasa buat dosa besar ialah tak semayang, maka dosa-dosa kecil dia akan sentiasa jalan. Dan pahala sunat dia tersekat. Pahala sunat dia tersekat. Allah tak pandang sunat selagi tak buat yang wajib. Boleh ke Tuhan terima solat duha, zuhur tak semayang? Tak ada. Pasal yang ditanda wajib. Analogi, kita bayangkan satu longkang. Longkang ni adalah ibadat. Dia mengalirkan manfaat dan mudarat. Longkang ini ibadat, puasa, solat. Akan apa yang lalu dekat longkang ni? Satu, kotoran-kotoran kecil.
daun, ranting, kertas, apa semua, hujan manfaat daripada Allah ni akan turun, cuci kotor-kotor yang ada dalam longkang tu, dia flush keluar. Jadi hujan adalah ibarat pahala sunat. Habuk-habuk ni dosa-dosa kecil. Dia akan tarik dosa ni, dia pergi keluar. Inilah ibadat pada diri manusia. Tetapi tiba-tiba ada satu batu besar duduk dalam longkang itu, yang namanya dosa besar. Dia akan sekat dosa kecil daripada pergi, dan dia akan sekat pahala-pahala sunat untuk jalan. Selama mana manusia masih buat dosa besar, dosa kecilnya tak dihapuskan secara automatik. Dan barang siapa yang tak buat lagi yang wajib, iaitu solat, maka sunat-sunat yang lain Tuhan tak pandang. Ini masalah dia. I baik, I tak kacau orang, I banyak sedekah, I buat rumah anak yatim, masjid pun I bagi kapet. Ya, bagus kak, tapi kak tak semayang dah seminggu saya nampak. Yalah, mungkinlah aku tak semayang, tapi aku dah buat banyak benda baik. Tu masjid-masjid I bagi aircon tu, orang semayang mungkin dapat pahala sikit kat aku. Dapat ke tak dapat? How dia kira, dia bargain dengan Tuhan. Yes, seminggu aku tak semayang, tapi aku dah bina 2 rumah anak yatim. Aku dah sponsor kapet dengan aircon 5 masjid. Ribu-ribu orang dapat manfaat. Takkan Tuhan tak pandang aku sikit pun? Aku tak semayang, iyalah nanti aku semayang lah, tapi takkanlah aku punya pahala ni pun Tuhan tak pandang. Memang Tuhan tak pandang. Tapi ini liberalism punya metodologi, supaya it looks smart walaupun dia ada dosa. Simple. Saya ada pekerja tuan-tuan. Pekerja saya ni office boy, namanya Man ni kerja dengan saya, dia runner apa semua. Saya suruh Man esok datang Masjid Al-Falah Section 9. Mereka nak mineral 1 van kita tu. Kau pergi bawa, jumpa Imam Masjid Al-Falah, you hand over 1 van 50 carton mineral. Tomorrow morning you kena settlekan benda ni. Man pun yes, agree, tabik, yes bos, esok saya hantar. Saya bos, dia workers. Esok saya datang pukul 4, saya akan tanya mineral tu, saya tak tanya benda lain. Sekali Man tak buat lah tuan-tuan. Dia datang kerja, tapi dia buat apa? Dia buat 10 benda. Apa dia buat? Dia cuci kapet, dia tukar mentol lampu, dia servis aircon saya, dia lap kipas, dia cuci jamban, cleaner pun dia bagi rehat. Kereta office, van office semua dia cuci. Sampai pukul 5 petang saya jumpa dia. Man, kau dah hantar mineral ni. Saya tanya ni juga. Ke Al-Falah belum? Dah ke belum? Allah, astaghfirullahalazim bos. Saya lupa lah bos. Oh lupa. Engkau buat apa satu hari ni? Ni saya cuci, saya vacuum, saya panjat tiang ni, kipas tu saya lap. Jamban semua saya cuci. Bos punya kereta, van office semua saya cuci. Sampai 10 benda dia buat. Rasa-rasa saya terima ke tak? Saya akan tanya ni juga. Aku tak suruh kau buat benda tu pun. Yang aku suruh kau, arahan is very simple. Tolong hantar ni pergi Al-Falah USJ 9. Itu pun susah sangat nak buat ke? Saya tak pandang tau 10 benda yang dia buat lagi susah daripada benda ni. Pasal yang saya suruh buat benda ni. Jadi dia kena buat apa? Untuk settle problem dia dengan saya. Dia kena, bos, saya minta maaf. Belum tentu saya maafkan lagi. Pasal dia tak deliver lagi. Tapi saya punya emosi sudah cool down lah. Saya minta maaf, saya mengaku saya silap. Betul-betul saya silap bos. Okay, fine. So, solution. Esok saya buat. Betul-betul saya janji saya buat. Saya akan maaf dia, postpone tau, esok. Bukan cukup dengan minta maaf, tetapi laksanakan. Jadi saya tunggu esok. Esok saya mari pejabat, pukul 12 saya dah tanya. Tak mau pukul 5 petang. Pasal kalau dia tak hantar, I have to drive sendiri datang sini. Tak boleh pakai budak ni. Jadi saya panggil Man, kau come here, mari sini. Dah hantar belum? USJ 9. Dah bos, Alhamdulillah. Pukul berapa kau hantar? 9 pagi. Aku tak percaya dah, nampak? Sekali buat masalah, kita ada ragu dah dalam hati.
Budak ni tak betul ni. Mana ni? DO. Acknowledgement. Chop. Sebelum ni saya tak minta pun, tapi perangai dia dah jadi macam ni, saya minta bukti. Dia pun bagi, okey dah dapat chop pukul berapa, dia jumpa siapa, okey clear. Okey, bila dia dah hantar, baru saya panggil dia duduk. Meh, kau duduk depan aku. Saya akan tanya dia, yang semalam engkau rajin semacam tu kenapa? Alah bos, bos kan tahu saya dah tunang. Tunang tu kan patut saya kahwin setahun lebih lagi. Sekali bakal mak mertua telefon semalam. Dia suruh kita on ujung bulan ni, dia sponsor semua. Habis tu pun masalah dia. Saya happy bos. Saya suruh, saya beli nasi lemak. Makcik cleaner pun saya tak bagi dia buat kerja. Saya vacuum, saya cuci. Kerja dia orang semua saya buat. Oh sampai kau lupa lah kerja aku ni. Oh itulah saya lupa bos. Perangai kau ni. Ni aircon pun kau cuci. Aircon pun saya cuci. Mana kau tahu cuci aircon? Dulu ada belajar sikit-sikit lah, vocational. Pandai kau tu, kereta berkilat bawah tu semua kau punya kerja lah tu. Ya, saya punya kerja bos. Macam-macam perangai kau ni. Saya ambil RM50 ataupun RM100, saya bagi kat poket dia. Nah, kahwin elok-elok. Kahwin elok-elok. Dia pun happy, minta maaf bos dah jangan buat lagi, saya cakap. Saya akan terima 10 benda yang dia buat setelah dia buat benda yang saya suruh. Baru saya consider nak tengok sunat-sunat dia buat. Tambahan-tambahan yang dia buat. Baru saya boleh bagi RM100 upah tambahan atas benda tambahan yang kau buat setelah kau buat apa yang aku suruh. Allah ada titah perintah wajib. Dia suruh kita semayang dulu lepas jadi orang Islam. Jangan mimpi you bina Kaabah 100 pun, dia akan pandang kalau you tak sembah dia. Ini manusia pun tak boleh dibeli macam ni, apatah lagi Rabbul Alamin yang tak perlukan aircon, tak perlukan benda lain. Ya, dia suka orang buat masjid, tapi orang yang buat masjid tu dia lagi suka semayang dulu. Bukan suruh orang semayang tapi kau tak semayang. Pasal Tuhan tanya tu dulu. Solat kau macam mana akhirat esok? Dia tak tanya kapet masjid berapa meter kau beli, tak ada. Itu soalan yang ke-10 ke-20 tu. 5 rukun Islam tu dia tanya dulu. Dia tak tanya lain dulu. Sebab tu rukun Islam tu dia tersusun dengan mana yang susah dulu dan tersenang di bawah. Apa yang mula-mula sekali rukun Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, 2 minit selesai tak sampai. Senang. Senang apa? Kalimah syahadah tu yang membuatkan separuh bumi ni yang tak Islam lagi. Berapa ramai orang yang tak mengucap lagi. Berapa ramai Nabi dibunuh. Just untuk suruh orang sebut la ilaha illallah. Inilah kerja 124,000. Kerja 300 lebih Nabi, Rasul. Suruh orang sebut la ilaha illallah. Susahnya nak suruh orang sebut la ilaha illallah. Sampai sekarang ni, ramai lagi tak sebut. Kita berhenti kejap azan, kita sambung insyaAllah. Ada lagi 5 minit. Okey. Lepas susah nak mengucap, bila orang dah mengucap, yang paling susah bagi orang yang mengucap ialah semayang. Kita tengok bawah. Ucap kalimah syahadah nombor 1, semayang nombor 2, puasa nombor 3, zakat nombor 4, haji nombor 5. Katalah sequence dia macam tu. Yang paling susah lepas mengucap semayang. Benda lain masih lagi orang senang buat. Ada orang pergi haji tapi tak semayang lagi, tuan-tuan. Ada orang bayar zakat. Zakat fitrah ramai orang bayar, tapi dia tak semayang. Dan ada orang puasa sebulan tapi dia tak semayang. Tetapi kalau orang tu semayang 5 waktu, pasti dia akan buat semua yang di bawah itu. Saya minta tuan-tuan cari orang yang semayang 5 waktu tapi tak puasa. Boleh jumpa ke tak jumpa? Tak jumpa, melainkan dia sakit je. Orang yang solat 5 waktu tak puasa, boleh cari ke tak boleh cari? Tak jumpa. Tetapi kalau kita suruh cari orang yang tak puasa, yang puasa tapi tak semayang, bersepah dia. Dan silat-silat tepi kita je. Dia puasa, dia tak semayang. Maknanya puasa lagi senang daripada semayang. Bayar zakat lagi senang daripada semayang. Pergi haji lagi senang daripada semayang. Turun daripada bawah. Haji. Pergi setahun sekali ke? Wajib sekali seumur hidup. Senang. Zakat setahun sekali. Puasa ada tinggi sikit,
30 hari setahun. Semayang sehari 5 kali. Ini dia tak larat. Dan Islam kena sentiasa ada padanya sepanjang hari. Jadi orang boleh jaga Islam, dia tak boleh jaga rukun Islam kadang-kadang. Dan paling orang susah nak jaga semayang. Jadi kalau tak settle semayang, jangan mimpi sunat Tuhan akan terima. Itu saja. Itu saja. Tapi metodologi modernisme, dia akan bagi dengan Tuhan, dia tak semayang zuhur tapi aku dah sedekah ni, boleh cover kod macam tu. Itu ada yang orang buat rasuah, 10,000 dapat, 5,000 bagi masjid. Dia panggil cuci duit. Baik cuci kepala dia tu. Perbuatan haram dia nak halalkan dengan infak. Kau jadi GRO, rezeki kau ni banyak kotor, cuba 2-3 kau masuk tabung masjid. Bagi macam tu boleh sucikan ke? Tapi dia orang punya cara fikir macam tu. Sebab tu dia buat benda maksiat, dia katakan dia cari rezeki halal. Dia tergodik-godik, tergedik-gedik, tak tutup aurat. Saya tak mencuri, saya tak merompak, saya mencari rezeki yang halal. Halal tu pun dia tak sure macam mana. Tak dengar macam ni. Siapa nama? Nama saya. Nama saya Syamil. Apa cerita, men? Macam ni, macam orang tua. Orang tua, okey. Orang tua dia bisa dadak. Bisa dadak, okey. Jadi kat dadak, jadi orang tua tu dia mengajar kepada anak dia kat dadak. Okey. Masa dia meninggal tu, masa dalam hidup dia tu, dia dah ada mengajar anak dia. Berhenti kat dadak ke apa. Jadi ada orang tu meninggal dengan anak dia kat dadak. Jadi dia punya hukum gitu ke mana? Okey. Kat dadak tu dosa besar ke dosa kecil. Lepas tu orang tua tu dia tak ada mengajar ataupun mengajar anak, ataupun dia tidak pernah cerita dia dia anak dia tu bayang apa lah. Dia menggalakkan dia, anak dia tak ada. Okey. Jadi orang tua tu dia dah meninggal apa semua. Jadi anak dia tu masih lagi buat benda yang sama lah. Jadi dia tak ada lagi lah kan. Okey. Jadi anak dia tu dah tak ada dah lama. Jadi anak dia tu nak berhenti susah. Sebab dia dah lama kan. Jadi macam mana tu? Lepas jangan Ustaz jawab. Okey. Innaka la tu'min. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi. Pupun sebelum saya lupa, tahniah kepada pihak masjid kerana mempunyai rakaman yang sangat cantik. Yang luar biasa, yang sepengalaman saya belum lagi ada masjid lain yang sedetail dan secantik sound inilah. Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala memberi ganjaran, berikan kekuatan kepada masjid kita ni. Tuan yang menguruskan, you have done very good job, very excellent job. Dan ini kembali kepada kita balik, InsyaAllah. Jadi kita nak pengimarahan bukan saja di masjid kita, tetapi dikongsi di luar sana. Sesuatu pengkongsian yang baik itu, manfaat dia datang kembali pada kita balik, insyaAllah. Sebelum saya nak jawab adik ni punya soalan, saya tutup dulu. Pandangan itu menurut Bukhari, hadis Nabi SAW, pandangan itu adalah satu pandangan iblis yang beracun. Sesiapa yang meninggalkan kerana takut kepada Allah, dia memberikan ganjaran keimanan, iaitu dia merasai kemanisan iman dalam hatinya. Ini pandangan yang tak elok, terutamanya kepada aurat-aurat. Maka dia adalah pandangan iblis yang iblis lancarkan kepada kita. Siapa boleh elak ni? Nabi cakap, siapa boleh elak ni, cuba-cuba tahan betul-betul. Kita dengar tengok-tengok tu, astagfirullah, tutup. Orang lain tak tahu. Kita dengar Allah Ta'ala, siapa buat macam ni, siapa buat macam ni, Allah akan memberikan ganjaran keimanan satu,
dan dia akan merasai kemanisan iman dalam hatinya. Hati dia dah rasa keimanan tu. Kita kadang-kadang tak ada rasa nak ibadat. Ataupun di sebaliknya lah, kalau kita tak tahan, kita masih melihat benda-benda yang tak elok, maka dia akan kacau kemanisan iman. Kita berat nak beribadat, malas nak baca Quran, susah nak dengar Quran. Kita akan rasa berat. Bila benda kotor masuk, benda bersih susah nak masuk. Itulah Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi adik ni tanya tadi, kalau seorang ayah itu seorang pendosa, di sini disebutkan gambarannya penagih dadah. Wa na'udzubillah. Dan lahirlah anak, maka anak juga dididik terdedah dengan gejala dadah juga. Lalu dia tidak pernah menasihati anak dia untuk solat dan sebagainya. Meninggallah ayah ini. Apakah dia menanggung dosa anak dia yang masih berleluasa menghisap dadah? Tu kan? Okey. Manusia akan dapat apa yang disumbangkan, yang dilakukan oleh orang lain, baik maupun buruk. Tetapi jarang bapa nak buat, mak nak tinggalkan benda buruk ke anak. Orang kena faham kita tinggalkan anak kereta dengan niat kita, dia pakai untuk pergi kerja dan ibadat. Dapat tak bapa pahala? Dapat. Bapa meninggal, anak pakai kereta tu pergi ibadat, bapa dapat pahala, mak dapat pahala. Tetapi anak pergi tipu pula, dia mencuri juga dengan kereta tu, dia pergi tempat tak elok dengan kereta tu. Apakah bapa mendapat? Tak dapat, pasal bapa dia buat benda ni untuk baik saja. Ini kena faham. Kita bagi pisau ke orang, pisau tu benda bermanfaat, kita suruh dia potong ayam. Kalau dia pergi potong orang, dialah dosa. Bapa hanya terima yang baik saja, selama mana bapa niat ini untuk kegunaan kebaikan. Kalau anak buat dosa dengan kereta itu, anak dapat dosa, bapa tak dapat dosa. Bapa tinggalkan rumah untuk dia hidup, dia buat maksiat dalam rumah tu, dialah tanggung. Tetapi kalau bapa itu menggalakkan juga dia buat dosa, kau guna kereta ni untuk merompak, kau guna rumah aku ni untuk buat rumah ayam, bapa pun tanggung juga. Sekarang isu yang berkaitan dengan dadah tadi, ada tak bapa dia menggalakkan anak dia isap dadah? Ataupun membiarkan anak dia depan mata dia isap dadah? Kalau dia menggalakkan, membiarkan juga adalah salah satu penggalakan. Dalam Islam, tak tegur, itu pun seolah-olah setuju. Cegahlah kemungkaran, pertama dengan tangan, kedua dengan lidah, ketiga paling ringan iman dengan hati. Jadi kalau tak tegur, Nabi SAW kawan pernah makan biawak padang pasir, Nabi diam. Diam maknanya Nabi bagi makan. Kalau bapa tengok anak buat maksiat, bapa diam. Bapa tak buat apa-apa. Bahkan bapa pun tahu depan muka dia pun, seolah-olah macam menggalakkan. Maka kat sini kalau anak berterusan buat atas sebab bapa ada galakan, bapa tanggung dosa. Cara macam mana anak tu nak selesaikan masalah ni? Pertama, berhenti buat salah. Kerana dosa tu pada diri dia juga dan pada bapa dia juga. Kedua, lepas tinggalkan dosa, ingat bapa. Kok mana pun bapa jahat, bapa tetap bapa. Tidak ada Nabi yang tidak pernah mendoakan bapa dia baik-baik. Nabi Ibrahim, bapa buat berhala, lagi teruk daripada isap dadah. Abu Talib, Quraisy. Fir'aun jaga Nabi Musa. Bapa angkat Fir'aun tu, bapa angkat Nabi Musa tu, Fir'aun tu. Dia sayang bapa angkat dia. Bapa angkat jahat macam mana pun, doa tu baik-baik juga kat dia. Berhenti isap dadah, ya Allah, ampunkan dosa bapa aku, ampunkan dosa aku. Tapi selagi mana dia berjalan, dua-dua menanggung dosa. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah di lain ketika. Terima kasih atas jemputan. Ada rezeki kita sambung baliklah bab mata, telinga dan seterusnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.